Baiklah, untuk paparan dari Sarawak pula, kita terus saja bersama Damia Cassandra Manja di RTM Kuching, Sarawak. Damia, silakan. Baik, terima kasih Ismail. Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Adnan Satin merasakan Sarawak mungkin tidak menikmati peruntukan besar dalam bajet 2017 seperti yang diperoleh dalam bajet sebelum ini. No, I think looking at the economy now and reduction in the price of oil, I don't think we can enjoy the same as before. And this is why I want to use part of our reserve to compensate for that. Menjelaskan perkara tersebut kepada media di Kuching, Tan Sri Adnan yang juga Menteri Kewangan Negeri berkata sejumlah RM1 bilion daripada Rizab Negeri akan diperuntukkan untuk membangunkan kawasan luar bandar bagi tempoh 2 tahun akan datang. Katanya masyarakat luar bandar di Sarawak memerlukan peruntukan besar untuk pembangunan bagi membasmi kemiskinan. Bagaimanapun beliau tetap berharap Sarawak akan diberi peruntukan besar dalam bajet 2017 yang akan dibentang oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak Jumaat ini. Pembinaan Jambatan Batang Sadong dan sebuah jambatan kecil di Kampung Semerak di Asajaya bukti kerajaan mendengar keluhan rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Nancy Shukri berkata, dengan pembukaan Jambatan Batang Sadong, pengguna jalan raya di Sarawak boleh menggunakan laluan pesisir pantai sebagai jalan alternatif. Manakala bagi jambatan kecil di Kampung Semerak pula, ia memberikan keselesaan kepada penduduk kampung yang selama ini terpaksa menggunakan jambatan kayu yang kurang selesa. Rakyat menilai prestasi kerajaan yang yang membuat kerja supaya menepati janji di pilihan raya. Datuk Nancy menjelaskan perkara ini kepada pemberita RTM di Kampung Semerak di Asajaya ketika turut serta dalam tinjauan dan perasmian jambatan kampung tersebut oleh Menteri Kejaraya Datuk Seri Fadilah Yusof. Dalam pada itu katanya, Jambatan Semerak dan satu lagi jambatan di kawasan Asajaya yang sedang dalam pembinaan menelan kos sekitar RM1.5 juta. Sedarkah kita bahawa sistem pendengaran merupakan keperluan asas dalam kebolehan manusia untuk berkomunikasi? Keupayaan kanak-kanak bertutur sebenarnya terhasil daripada kebolehan mereka mendengar, memahami dan menutur apa-apa yang didengarinya. Lazimnya kanak-kanak yang lahir cacat pendengaran tidak akan dapat bertutur lantas diberi stigma sebagai kanak-kanak pekak dan bisu. Persoalannya, mengapa masih ada dalam kalangan ibu bapa yang memilih jalan untuk anak-anak ini berada dalam kelompok yang perlu berbahasa isyarat, sedangkan golongan ini boleh dibantu untuk mendengar dan bertutur melalui teknologi perubatan yang semakin canggih ketika ini. Laporan lanjut bersama wartawan Rosita Ampong. Pakar otolaryngologi dan pakar bedah ENT Hospital Umum Sarawak, Dr. Tang Imping memberitahu masalah pendengaran congenital atau sejak lahir dialami oleh 1 hingga 5 kanak-kanak dalam 1000 kelahiran. 50% they don't have any risk factors. That's mean they born normal. They just look normal. So you might miss it if you don't have any kind of the screening process for them. Di kebanyakan negara maju seperti Amerika Syarikat, Australia dan Singapura, ujian saringan sudah menjadi kemestian kepada setiap bayi yang baru lahir. Manakala di Sarawak, menurut Dr. Tang, usaha telah dimulakan beberapa tahun lepas di beberapa hospital utama seperti Hospital Umum Sarawak, Hospital Sibu dan Miri. Detect early. So definitely you need universal newborn screening. So we are working out with that. We are really working out with that for all the patients born in hospital. We can screen too. Even the private side, we try to convince them to do it, to do universal newborn screening, so that we don't detect late. Once we detect early, then we intervene early. I will say that the outcome will be very good. Bagi kanak-kanak yang hilang pendengaran di kedua-dua telinga atau masalah pada koklea serta saraf koklea, pemasangan implan koklea adalah penyelesaian mudah kerana ia senang diguna dan dipasang pada kanak-kanak selain kurang berisiko. Cochlear implant is kind of management for the patient, which is bilateral profound sensory hearing loss, which is the most of the indications. The plasticity of the brain is below 4 years old children. Actually, is very good for implant because they can differentiate after that to listen to different kind of sound, and even they can talk in that kind of different kind of frequency and decibels.
Implan koklea merupakan alat elektronik yang kompleks yang dipasang dalam telinga bagi membantu memberi deria bunyi kepada seseorang yang mengalami masalah pendengaran. Teknologi perubatan ini telah lama digunakan bermula di Australia pada 1982. So this is the coil, this is the stimulator. External part will power the coil and the stimulator will actually stimulate and power the electrode and stimulate the nerve cell. And that's where the patient can actually pick up different signal from the outside to the cochlear implant itself. Jaminan bahawa pemasangan implan koklea adalah kurang berisiko dan selamat digunakan tentunya memberi kelegaan kepada ibu bapa dan individu yang hilang pendengaran. They are safe to travel, even through the scans in the airport. They are safe because we will be giving them an identification card so that they are identified to be a cochlear implant patient. Menurut Dr. Tang, pembedahan pemasangan implan koklea adalah langkah pertama atau hanya sebahagian dari usaha seorang kanak-kanak itu untuk mendengar. Selebihnya bergantung pada proses pemulihan dan terapi. If the surgery is very successful, it's only 50% because the other 50% depends on how good is the rehabilitation. So you need speech, you need audio to rehab them. Without them, the thing doesn't work. Soal kepakaran dan kemudahan perubatan dalam pemasangan implan koklea pula bukan satu halangan di Sarawak dan negeri ini telah memulakan pembedahan pemasangan implan koklea sejak 3 tahun lepas. Isunya ketika ini, khususnya di negara kita, kurang kesedaran ibu bapa untuk melakukan ujian saringan bagi mengesan lebih awal kemungkinan berlakunya masalah pendengaran di kalangan anak-anak mereka selain kurang kesedaran akan teknologi perubatan yang ada bagi mengatasi masalah ini. Sudah pasti kos perubatan yang tinggi juga merupakan halangan utama bagi kanak-kanak dan ibu bapa terlibat. Ini kerana untuk mendapatkan satu implan koklea kosnya boleh mencecah RM70,000. Bayangkan jika kanak-kanak itu mempunyai masalah pendengaran bagi kedua-dua belah telinganya, maka kos bagi implan koklea akan bertambah sekali ganda. Dan ini tidak termasuk kos-kos sampingan yang lain. Dan visual yang kami paparkan sebentar tadi sebenarnya pembedahan pemasangan implan koklea pada seorang kanak lelaki berusia 1.5 tahun yang mempunyai masalah pendengaran bagi kedua-dua belah telinganya. Pembedahan telah pun dijalankan Mac lepas di Hospital Umum Sarawak dan setelah 6 bulan menjalani pembedahan, pemulihan dan juga terapi. Apakah perkembangan terkini si comel tersebut? Ikuti laporan seterusnya nanti. Rosita Ampong, RTM. Polis Sarawak telah menahan seramai 27 individu yang dipercayai terlibat dalam pelbagai aktiviti perjudian di seluruh negeri. Mendedahkan kejayaan terbaru ini, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak SAC Datuk Dev Kumar berkata, tangkapan itu merupakan hasil 22 serbuan yang dijalankan di 12 buah daerah seluruh Sarawak dari Isnin minggu lepas hingga semalam. Bertindak atas maklumat orang awam dan hasil intipan, polis turut berjaya merampas sejumlah RM11,654 nilai wang perjudian. Datuk Dev mendedahkan perkembangan terbaru ini kepada pemberita RTM di Kuching. Kesemua yang ditahan berumur antara 14 hingga 68 tahun. Malah, seorang remaja perempuan berumur 14 tahun di Miri antara yang ditahan dalam operasi minggu lepas. Polis turut menyita peralatan perjudian termasuk telefon bimbit, mesin cetak dan mesin judi. Kesemua suspek tersebut akan disiasat di bawah Seksyen 4A Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini dan untuk berita seterusnya kita kembali bersama Ismail di Angkasa Puri.